Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami pelajar Asas Pentadbiran Awam Universiti Utara Malaysia pada hari ini akan membentangkan mengenai peranan dan tanggungjawab Badan Kehakiman di Malaysia. Pembentangan adalah seperti berikut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizwan bin Jesnik, nombor matrik 250159, akan menerangkan pengenalan Badan Kehakiman. Badan Kehakiman di Malaysia merujuk kepada sistem Mahkamah Malaysia. Ia merupakan sebuah badan yang berasingan daripada Badan Perundangan dan juga Badan Eksekutif. Badan Kehakiman di Malaysia sebahagian besarnya dipengaruhi oleh Undang-Undang Am Inggeris dan sedikit sebanyak Undang-Undang Islam. Peranan mahkamah adalah untuk memastikan undang-undang serta perintah dipatuhi, keadilan ditegakkan serta penjenayah yang melakukan jenayah dapat menerima hukuman yang setimpal. Ketua kepada Badan Kehakiman adalah Ketua Hakim Negara. Fungsi Badan Kehakiman. Badan Kehakiman adalah komponen terpenting kerajaan kerana ia bertindak sebagai pelindung terhadap sebarang penindasan. Antara fungsi Badan Kehakiman adalah yang pertama, memberi keadilan kepada rakyat. Yang kedua, tafsiran dan penggunaan undang-undang. Ketiga, peranan dalam pembuatan undang-undang. Keempat, perundangan equity. Kelima, perlindungan hak. Keenam, sebagai penjaga perlembagaan. Dan yang ketujuh, sebagai peranan khas dalam persekutuan. Sistem pentadbiran kehakiman. Sebagaimana diketahui, sebahagian besar sistem perundangan atau kehakiman di Malaysia adalah berasaskan kepada sistem perundangan Am Inggeris. Hal ini disebabkan oleh Malaysia berada di bawah penjajahan Empire British dalam tempoh masa yang panjang, iaitu bermula daripada tahun 1786 hinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Selain daripada itu juga, sistem perundangan di Malaysia turut dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti pemerintahan Kesultanan Melayu, adat-adat tempatan, penyebaran agama Islam dan migrasi pelbagai kaum ke Tanah Melayu. Sistem pentadbiran kehakiman juga dipengaruhi oleh Ordinan Undang-Undang Sivil 1956 yang mana memperuntukkan mahkamah menggunakan Undang-Undang Am England dan peraturan equity seperti yang ditadbir di England pada 7 April 1956. Antara perkembangan terpenting sistem perundangan di Malaysia adalah dengan penubuhan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah mewakili kewujudan dua sistem undang-undang di Malaysia seperti yang diperuntukkan oleh Perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan. Terdapat 3 peringkat Mahkamah Syariah, iaitu Mahkamah Syariah Rendah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Fungsi Ketua Pendaftar. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah merupakan satu jabatan yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri yang diketuai oleh Ketua Pendaftar yang bertanggungjawab dalam memastikan perjalanan mahkamah di seluruh Malaysia berjalan lancar. Antara fungsi tugas Ketua Pendaftar Mahkamah ialah bertanggungjawab terus kepada Ketua Hakim Negara. Yang kedua, sebagai Ketua Pentadbir dalam semua mahkamah di Malaysia. Ketiga, melaksanakan pentadbiran kehakiman mengikut kuasa-kuasa yang telah diperuntukkan dalam undang-undang. Dan yang keempat, memelihara kebebasan kehakiman dalam mentafsir undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Norman bin Rosman, nombor matrik 289368,
yang dipertanggungjawabkan untuk menerangkan berkenaan pelantikan hakim dan juga syarat-syarat pelantikan hakim. Pelantikan hakim ini adalah berdasarkan kepada perkara 121 Perlembagaan Malaysia. Menurut perkara 122B yang juga menerangkan tentang pelantikan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak di atas penasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Sebelum memberikan nasihat di bawah Fasal 1 tentang pelantikan seorang hakim, selain Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Hakim Negara. Dan juga sebelum memberikan nasihatnya di bawah Fasal 1 tentang pelantikan Hakim Besar Mahkamah Tinggi, Perdana Menteri juga hendaklah berunding dengan Hakim Besar setiap Mahkamah Tinggi, dan jika pelantikan itu ialah pelantikan ke Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, Perdana Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Menteri bagi setiap negeri Sabah dan Sarawak. Suruhanjaya Keahlian Kehakiman juga akan membantu Perdana Menteri dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam pelantikan hakim-hakim Mahkamah Atasan. Suruhanjaya Kehakiman telah ditubuhkan pada 2 Februari 2009 bersempena dengan tarikh berkuat kuasanya Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman tersebut. Bagi pelantikan hakim Mahkamah Rendah seperti Hakim Mahkamah Session, ianya juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas mendapat syur daripada Hakim Besar Mahkamah Tinggi. Manakala lantikan Magistrat Kelas Pertama bagi wilayah persekutuan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, dan bagi negeri-negeri lain yang dilantik oleh pihak berkuasa tempatan melalui syur daripada Hakim Besar Mahkamah Tinggi. Syarat pelantikan hakim dilakukan dengan sangat ketat berdasarkan dengan beberapa kriteria seperti memiliki integriti dan juga memiliki kompetensi dan semestinya berpengalaman luas dalam bidang kehakiman dan perundangan. Hakim-hakim yang dilantik ini juga perlulah sihat tubuh badan dan juga mempunyai moral yang tinggi serta tegas dan tak ragu-ragu untuk membuat sesuatu keputusan. Syarat pelantikan hakim juga adalah penting yang menurut perlembagaan mestilah warga negara Malaysia dan merupakan seorang peguam yang mengamalkan undang-undang di mana-mana mahkamah atasan untuk sekurang-kurangnya 10 tahun. Bagi mahkamah rendah, mereka yang ingin dilantik menjadi hakim Mahkamah Session dan juga magistrat perlulah merupakan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang. Pesuruhjaya Kehakiman yang dilantik sebelum ditauliahkan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi juga perlulah daripada anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang yang mengamalkan undang-undang di mana-mana mahkamah untuk sekurang-kurangnya 10 tahun. Hakim-hakim ini, hakim-hakim Mahkamah Atasan ini yang terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi boleh dipecat, tetapi dengan melalui satu tribunal dengan alasan melanggar kod etika kehakiman, dan tribunal ini perlulah dianggotai juga oleh hakim-hakim dan juga dengan berkenan Yang di-Pertuan Agong bagi memecat seseorang hakim itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Afendi bin Azizi 288998 akan menerangkan berkenaan dengan kebebasan badan kehakiman. Kebebasan badan kehakiman ditarifkan sebagai sebuah badan yang bebas daripada sebarang pengaruh perundangan dan pentadbiran di dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Dalam erti kata lain, peranan hakim adalah penting dalam memartabatkan undang-undang secara adil dan saksama mengikut kuasa yang diberikan di dalam perkara 131 Perlembagaan Persekutuan, manakala fungsi-fungsi hakim termaksud di dalam perkara 121 sehingga 131 Perlembagaan Persekutuan. Jenis-jenis mahkamah di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem kehakiman berbentuk persekutuan. Sistem ini diamalkan oleh kebanyakan negara seperti Amerika Syarikat, India dan Kanada. Umum mengetahui bahawa Malaysia mempunyai pelbagai jenis mahkamah.
Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia di mana terdapat 3 kategori mahkamah di negara ini iaitu Mahkamah Atasan, Mahkamah Rendah dan Mahkamah Khas. Mahkamah Persekutuan juga dikenali sebagai Mahkamah Agung berkuasa dalam sebarang pertikaian di antara kerajaan negeri dan persekutuan. Selain itu, sebarang pengesahan undang-undang yang dibuat di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri disahkan oleh mahkamah ini dan mahkamah ini juga adalah mahkamah terakhir dalam kes-kes rayuan daripada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi yang melibatkan kes sivil ataupun kes jenayah. Seterusnya adalah Mahkamah Rayuan. Mahkamah ini ditubuhkan pada 24 Jun 1994 dan berperanan dalam mengendalikan kes-kes rayuan yang dibuat selepas mendapat keputusan kehakiman daripada perbicaraan Mahkamah Tinggi. Dalam erti kata lain, mahkamah ini juga menjadi pengantara antara Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. Struktur hierarki hakim Mahkamah Rayuan terdiri daripada seorang presiden dan 15 orang hakim dan berperanan dalam memuluskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Ketiga adalah Mahkamah Tinggi. Mahkamah ini terbahagi kepada dua iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Bidang kuasa mahkamah ini tidak terhad bagi kes jenayah dan sivil sahaja, malah turut melibatkan perundangan udara dan perundangan laut mengikut undang-undang antarabangsa. Selain itu, mahkamah ini berkuasa dalam membicarakan apa sahaja kesalahan yang dilakukan oleh warga negara Malaysia dan juga bukan warga negara serta mengawasi dan menyemak setiap keputusan kes yang diputuskan oleh Mahkamah Rendah meliputi kes sivil maupun kes jenayah. Seterusnya adalah Mahkamah Khas. Mahkamah ini berperanan membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mahkamah awam yang lain, namun sebarang keputusan daripada mahkamah adalah muktamad dan tidak boleh dicabar oleh mana-mana pihak serta perlu mendapat keizinan daripada Peguam Negara. Kelima adalah Mahkamah Seksyen. Mahkamah Seksyen merupakan mahkamah tertinggi di dalam kategori jenis mahkamah rendah. Mahkamah ini berkuasa dalam pengadilan kes jenayah dan sivil serta berkuasa dalam menjatuhkan hukuman bagi semua kesalahan kecuali hukuman mati. Keenam adalah Mahkamah Magistrat. Mahkamah ini terbahagi kepada dua iaitu Kelas 1 dan Kelas 2 dan berperanan dalam mengendalikan kes jenayah dan sivil termasuk kesalahan hukuman mati namun tidak mempunyai kuasa dalam menjatuhkan hukuman mati. Bagi Mahkamah Kelas 1, perbicaraan dijalankan melibatkan kesalahan hukuman yang tidak melebihi 10 tahun penjara atau denda, manakala Mahkamah Kelas 2 atau lebih dikenali sebagai Mahkamah Tuntutan Kecil pula berperanan dalam perbicaraan kes tuntutan yang tidak melebihi RM3,000. Selain itu, Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ditubuhkan khas untuk orang-orang Islam saja dan ditubuhkan di bawah enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri di Malaysia. Peranan mahkamah ini adalah untuk membicarakan kes sivil seperti tuntutan nafkah, penceraian, wasiat dan juga membicarakan kes jenayah seperti berjudi, berzina, tidak berpuasa di bulan Ramadan, pengamalan ajaran sesat dan tidak menunaikan zakat. Bagi kesalahan besar, kes akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah, manakala untuk kesalahan kecil akan dibicarakan di Mahkamah Rendah Syariah. Selain itu, Mahkamah Syariah terdapat Mahkamah Syariah Rayuan berperanan mendengar rayuan keputusan kes daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Terakhir adalah Mahkamah Anak Negeri. Mahkamah Anak Negeri ini tak hanya terdapat di Sabah dan Sarawak dan berperanan dalam perbicaraan kes-kes pelanggaran adat oleh suku-suku kaum di Sabah dan Sarawak seperti adat keagamaan, pemilikan tanah dan perkahwinan. Mahkamah ini diwujudkan melalui Ordinan Mahkamah Bumi Putera 1955 dan undang-undang mahkamah ini adalah di bawah kawalan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mahyudin, nombor metrik 289134. Pada hari ini akan membentangkan mengenai struktur mahkamah di Malaysia. Di Malaysia, struktur mahkamah dibahagikan kepada dua bidang kuasa iaitu undang-undang sivil ditadbir urus oleh persekutuan, manakala undang-undang syariah dan adat negeri adalah di bawah bidang kuasa negeri. Badan kehakiman di peringkat persekutuan mempunyai hierarki mahkamah untuk membezakan bidang kuasa antara mahkamah atasan, mahkamah rendah dan mahkamah khas. Mahkamah atasan yang terdiri daripada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa yang tidak terhad berbanding Mahkamah Rendah.
Sebagai contoh, seseorang individu yang didapati bersalah di mahkamah rendah boleh membuat rayuan semula di mahkamah tinggi jika keputusan tersebut tidak menepati undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Selain itu, mahkamah rendah yang terdiri daripada mahkamah seksyen dan mahkamah magistrik boleh membicarakan semua tindakan sivil yang tidak melebihi jumlah pertikaian sebanyak ringgit Malaysia RM250,000. Magistrik dan hakim mahkamah seksyen yang mengendalikan bidang kuasa sivil di mahkamah rendah adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan bagi sesebuah negeri atas syur hakim besar. Seterusnya, mahkamah khas. Mahkamah khas yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara dan dianggotai oleh hakim-hakim besar Mahkamah Tinggi serta 2 orang ahli lain daripada atau pernah memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Persekutuan. Mahkamah ini ditubuhkan untuk membicarakan kes sivil atau kesalahan lain yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Raja bagi sesebuah negeri. Yang terakhir, magistrik dan hakim mahkamah seksyen pula dilantik untuk mengetuai mahkamah di negeri-negeri yang terdiri daripada mahkamah syariah dan mahkamah anak negeri, iaitu di Sabah dan Sarawak. Mahkamah syariah yang mengikut hierarki terdiri daripada mahkamah rayuan syariah, mahkamah tinggi syariah dan mahkamah rendah syariah. Mahkamah di negeri-negeri ini ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan atau negeri untuk memastikan mahkamah ini diberi kuasa untuk membuat keputusan yang adil dan tepat mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai bidang kuasa mahkamah di Malaysia. Di peringkat persekutuan, Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah tertinggi dan tiada rayuan dibenarkan daripada keputusan yang telah dihakimi di mahkamah ini. Bidang kuasa asal mahkamah ini adalah mengikut panduan yang termaktub dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1964, iaitu untuk membuat rayuan dan nasihat berkenaan dengan keesahan undang-undang yang dibentuk di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri untuk dikuatkuasakan mengikut Perlembagaan Persekutuan dan menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negeri atau persekutuan. Seterusnya, Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan daripada panel 15 hakim adalah tidak mempunyai bidang kuasa asal dan hanya bertindak untuk mendengar rayuan kes sivil atau jenayah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Selain itu, Mahkamah Tinggi iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang diketuai oleh seorang hakim dan mempunyai bidang kuasa yang tidak terhad untuk membicarakan kes sivil atau kes jenayah. Mahkamah ini juga diberi kuasa untuk mendengar rayuan dan membuat semakan kes-kes yang dihakimi di mahkamah rendah. Namun begitu, mahkamah ini tidak menerima rayuan seandainya jumlah yang dipertikaikan kurang daripada ringgit Malaysia 10,000 kecuali mengenai nafkah isteri dan anak. Mahkamah seksyen pula yang merupakan mahkamah rendah yang diketuai oleh magistrik dan hakim mahkamah seksyen diberi kuasa untuk membicarakan semua kes sivil dan tidak melebihi jumlah pertikaian ringgit Malaysia 250,000. Bidang kuasa mahkamah ini terbatas kerana tidak boleh membicarakan kes-kes tertentu seperti pembahagian harta pusaka dan hak jagaan kanak-kanak. Seterusnya, Mahkamah Magistrik boleh membicarakan semua kesalahan di bawah Seksyen 392 hingga Seksyen 457 Kanun Kesisaan yang antaranya meliputi jenayah rompak, mencuri, khianat dan pecah amanah. Namun begitu, mahkamah ini hanya boleh memberikan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun. Di samping itu, mahkamah khas yang mempunyai semua bidang kuasa yang dipunyai oleh mahkamah di Malaysia untuk membicarakan kes sivil atau kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Raja di negeri-negeri. Namun begitu, sebarang tindakan secara peribadi yang diambil perlu mendapat kebenaran peguam negara sebelum kes tersebut dibawa ke mahkamah khas.
Di peringkat negeri pula, Mahkamah Syariah ditubuhkan untuk membicarakan hanya mengenai hal ehwal undang-undang Islam dan keluarga Islam sahaja. Manakala Mahkamah Anak Negeri yang digunakan di Sabah dan Sarawak pula diadakan untuk membicarakan pelanggaran undang-undang dan adat anak negeri serta kes-kes sivil yang tidak termasuk dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah yang jumlah pertikaian tidak melebihi ringgit Malaysia 2,000. Kesimpulannya, badan kehakiman yang mampu untuk berperanan dengan berkesan dan bebas membuat keputusan mengikut perlembagaan amat penting dalam memastikan keadilan sosial dapat dicapai dan undang-undang yang dikuatkuasakan dalam negara mampu untuk mencegah warga negara daripada melakukan sebarang kesalahan yang melanggar undang-undang atau peraturan. Justru itu, dasar kerajaan untuk menjadikan badan kehakiman negara bebas daripada segala campur tangan dan salah guna kuasa amat ditagih untuk mewujudkan keharmonian dan kemakmuran Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan anutan agama, kerana melalui pelaksanaan sistem perundangan dan kehakiman yang berkesan, setiap warga negara akan dapat bersaing secara sihat dan boleh menyumbang kepada kemajuan negara. Ringkasnya, badan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menjamin kemakmuran Malaysia. Sekian, terima kasih.